Di kiri ada peluang, di kanan ada peluang, di mana-mana ada peluang untuk kita berjaya dengan lebih bijak. Saudara-saudari, mari kita bincang tajuk pada malam ini, apa itu jihad. Dan kita nak tanya Ustaz, jihad ini merupakan satu senjata, doa juga merupakan satu senjata. Bagaimana Islam melihat jihad, Ustaz? Bila kita menyebut bahawa berdoa itu satu senjata, memang dalam hadis Rasulullah menyatakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin untuk mempertingkatkan kualiti amalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita menyebut daripada sudut syar'iyahnya pada permulaan mukadimah tadi, bahawa jihad yang asasnya bermaksud kita menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat senjata untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebut oleh para sahabat bahawa secara umumnya, literalnya, bahawa jihad dalam Islam terbahagi kepada dua. Yang pertama disebut jihad bisilah, jihad dengan mengangkat senjata menentang orang-orang kafir yang menentang kita dengan senjata li'ala'i kalimatillah, dengan syarat dia nak menegakkan kalimah Allah. Dan yang keduanya jihad bil bayan, jihad dengan ilmu, ta'lim wa ta'allum, belajar dan juga mengajar. Apabila kita menceritakan jihad dengan senjata ini, bagi konteks contohnya umat Islam di Palestin khasnya dan di seluruh dunia amnya, bahawa umat Islam di Palestin yang berjihad dengan senjata kerana ditentang ataupun diserang oleh orang-orang Zionis dengan senjata, dan mereka menahankan hak mereka antaranya mereka juga ingin menegakkan li'ala'i kalimatillah, dan jikalau mereka mati untuk menegakkan kalimah Allah, mereka mati syahid. Sebab itulah kita tidak rata orang menafikan jihad yang ada di Palestin, kerana yang pertamanya, jihad di Palestin kita menjaga akan tanah bumi yang paling suci selepas dia Mekah dan juga Madinah. Kemudian yang kedua ni, itu hak orang Islam, bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, itu hak orang Islam. Tetapi yang mendukicitakan kita, ada orang Islam yang mereka itu menafikan hak jihad orang Islam di sana, dan juga menafikan hak jihad umat Islam di luar daripada Palestin yang berjihad membantu dengan menghantar bekalan, makanan dan sebagainya. Maka perkara-perkara sedemikian tidak sepatutnya berlaku kepada pemikiran mereka-mereka yang kononnya mendakwa memperjuangkan akan Islam, tapi mereka menafikan hak jihad yang berada di Palestin. Berapa ramai umat Islam dibunuh di sana? Adakah kita kata tak perlu jihad? Perlu. Kalau kita melihat mereka-mereka yang tidak amanah dengan ilmu agama, mereka mengatakan bahawa kekuatan yang ada kepada umat Islam di Palestin tak ada, tak kuat. Mereka perlu keluar daripada Palestin. Mereka tak boleh nak berjihad. Kita melihat Rasulullah SAW dalam peperangan Badar, tenteranya ada 313 dan juga tentera orang musyrikin ada 1000, tetapi dikalahkan. Maknanya orang musyrikin kalah. Sebab apa? Sebab mereka ada kesabaran, mereka ada kekuatan, mereka ada strategi peperangan yang kuat, di samping mereka meletakkan sepenuhnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita meletakkan dalam diri kita umat Islam bahawa perjuangan yang diperjuangkan oleh umat Islam di seluruh dunia, khasnya di Palestin, yang mereka memperjuangkan dengan senjata, memperjuangkan dengan mengorbankan diri mereka sendiri untuk tanah air mereka, terutama mereka nak menegakkan kalimah Allah, ada satu perkara yang sangat murni dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak nak fahaman ataupun aliran ataupun ajaran yang songsang yang tersebar di kalangan umat Islam mengatakan jihad tidak ada di Palestin. Ini perkara yang mengaibkan umat Islam dan memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Jikalau statement ini diteruskan, umat Islam boleh disuruh keluar daripada Palestin. Sebab itulah kita meletakkan prinsip Islam itu sendiri, Ahli Sunnah wal Jamaah, bahawa sesungguhnya jihad itu perlu diteruskan walaupun ada separa kemenangan di Palestin, tetapi jihad membangunkan ekonomi, memantapkan ilmu itu perlu ada dalam diri mereka. Ustaz, melihat kepada tingkah laku orang Yahudi ni, mereka juga bijak. Mereka bijak meniru orang Islam. Cara mereka bunuh semangat orang Islam ini yang mengatakan bahawa kita ni tak kuat, kita lemah dan sebagainya, dan akhirnya mereka menang. Kalau kita tengok sekarang keadaan Islam itu berada dalam zaman gelap. Bagaimana Ustaz dengan strategi lemahkan semangat orang ini baru boleh menang? Bila golongan-golongan Yahudi mengambil kesempatan di atas kelemahan umat Islam, kita kembali kepada didikan
tarbiyah keluarga itu sendiri. Sebab Rasulullah ada mengaitkan daripada fahaman Yahudi dan Nasrani yang boleh masuk dalam rumah kita. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Kita semua dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ibu bapa lah yang menyahudikan, menjadikan perangai anak-anak mereka itu Yahudi ataupun Nasrani. Maka kelemahan umat Islam yang banyak mengikut cara barat, kita kata, mengikut lifestyle, kehidupan cara barat, dengan berpakaiannya, dengan bercakapnya, dan kadang-kadang kita dengar orang yang mengajar agama pun boleh mengeluarkan kata-kata yang kasar. Contoh kata orang ni walaupun dia jahat sekalipun, tapi dia orang Islam. Jadi benda itu mungkin kita suka, seronok, terutama orang muda dengar, orang ketawa. Tapi kalimah itu tak sepatutnya terpacul, terkeluar daripada seorang yang disebut sebagai da'i. Dan jadi ini menunjukkan kelemahan umat Islam. Dan orang Yahudi bertepuk tangan, oh, aku punya akhlak, perangai aku telah diserapkan kepada umat Islam. Bahkan bukan setakat orang Islam biasa, pendai-pendai mereka boleh mengutarakan, bercakap dengan kalimah-kalimah yang nista dan sebagainya. Sebab itulah kita melihat perkara ini perkara yang sangat besar, yang perlu kita jaga dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar fahaman Yahudi tidak masuk menyelinap dalam diri kita dalam keadaan mungkin kita tidak sedar. Jadi kita dah bincang banyak tuan-tuan saudara-saudari tentang perkara yang berkaitan dengan jihad, dan Ustaz ni telah tekankan acap kali bahawa jihad untuk ilmu itu lebih besar daripada jihad senjata. Dan itulah sebenarnya jihad yang kita ada pada hari ini, jihad untuk kita sama-sama perang. Perangi siapa? Perangi nafsu, tambah ilmu, tambah kemahiran, tambah pengalaman, dan bercampur dengan orang baik-baik. Tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Ustaz, tahniah kepada pemanggil, tahniah kepada kru, tahniah kepada pemain bola sepak. Walaupun belum menang Piala AFF, nampaknya kita masih berjihad dan bersungguh-sungguh. Dan tuan-tuan saudara-saudari, seperti biasalah, orang tua jalan bertongkat, kerimanan jauh nampak dekat. Kalau kita sudah sepakat, hari penghuni hutan dapat diikat. Hidup Hello Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum.